Tuan ini betul. Walaupun ramai ahli parlimen telah bahas isu COVID-19, tetapi ini merupakan isu yang paling signifikan di negara kita dan di dunia sekarang dan untuk masa setahun dua yang akan datang. Sama ada vaksin dapat ditemui ataupun tidak. Pandemik COVID-19 memberi impak kepada segala aspek kehidupan rakyat. Ini bukan setakat krisis kesihatan, tetapi merupakan satu krisis ekonomi dan sosial. Di Malaysia, setakat ini kita telah berjaya memenuhi gelombang pertama yang merupakan kes-kes import daripada Wuhan, China dan juga gelombang kedua yang berpunca dari kluster Sri Petaling. Tahniah dan terima kasih saya ucapkan kepada kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia PDRM dan barisan hadapan yang lain atas kejayaan tersebut. Penghargaan juga harus diberikan kepada kesemua rakyat Malaysia yang sanggup berkorban sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Sebagai ahli parlimen, walaupun di sebelah Pakatan Harapan, kita bersedia membantu menyebarkan maklumat yang sahih agar rakyat memahami dasar dan tindakan yang diambil. Kefahaman serta kepercayaan dan keyakinan rakyat terhadap dasar kesihatan awam merupakan asas kejayaan kawalan pandemik COVID-19. Saya juga harap kerajaan terus mengamalkan ketulusan sepanjang pandemik COVID-19 ini. Beberapa perkara berkenaan peningkatan kes-kes baru kebelakangan ini memang membimbangkan. Jumlah kes baru setiap hari melebihi 2 angka. Walaupun semalam 7 kes, tetapi hari ini 39 kes untuk hari ini. Dengan kadar kebolehjangkitan ataupun R0 melebihi 1, iaitu 1.36. Sekiranya R0 ini tidak dapat diturunkan ke bawah 1.0, jumlah kes harian akan terus meningkat. Kedua, terdapat kluster yang melibatkan beberapa negeri yang berlainan seperti Sarawak, Johor, Selangor, wilayah Persekutuan, Perak dan Pahang dan juga Sabah. Dan semalam ada 3 kes baru dari Sabah yang merupakan saringan pra-pembedahan. Ini bermakna masih terdapat virus SARS-CoV-2 di kalangan komuniti negeri-negeri berkenaan. Kita harus bimbang kerana juga beberapa kluster berpunca dari kes import di kalangan warga asing dari negara di mana wabak COVID-19 masih serius, seperti Rusia, Saudi Arabia, Pakistan dan India. Kenapa kita membenarkan mereka memasuki negara kita? Dan kenapa pematuhan perintah kuarantin gagal dikuatkuasakan sehingga penularan tempatan berlaku? Tuan Yang Dipertua, mengikut kenyataan media yang berhormat Timbalan Menteri Kesihatan, 24% daripada mereka yang diperintah kuarantin gagal mematuhi perintah tersebut. Ini juga menunjukkan kegagalan dari segi penguatkuasaan dan kenapa tracking device tidak diguna pakai untuk membantu perintah kuarantin. Secara realistik, kemungkinan besar COVID-19 ini akan menjadi penyakit jangkitan endemik yang kekal di kalangan komuniti, seperti penyakit-penyakit jangkitan yang lain, seperti TB, HIV, campak, denggi dan sebagainya. Jadi kita mesti menerima hakikat bahawa kluster-kluster jangkitan akan terus berlaku dan sekiranya kita bersedia, kluster-kluster akan terkawal dan tidak menjadi wabak yang terlalu besar. Untuk mengelakkan gelombang ketiga dan gelombang seterusnya, rakyat mesti bersedia untuk menerima norma baru dengan cara hidup yang berbeza untuk mengelakkan penularan virus secara besar-besaran. Selain dari itu, faktor yang paling penting yang boleh mencegah gelombang jangkitan seterusnya
adalah keupayaan Kementerian Kesihatan, khususnya kesihatan awam untuk mengawal wabak apabila kes baru muncul. Keupayaan ini termasuk pertama, ujian yang mencukupi dan tepat dengan keputusan yang pantas. Kedua, kaki tangan kesihatan awam yang mencukupi untuk pengesanan kontak. Ketiga, penggunaan IT seperti Selangkah dan MySejahtera juga membantu memantau pergerakan rakyat serta mengesan kontak. Soalan saya, setakat manakah penerimaan MySejahtera sehingga sekarang? Untuk kapasiti kesihatan awam khususnya, peruntukan dan perjawatan untuk kesihatan awam di bawah Kementerian Kesihatan harus ditambah serta-merta untuk menangani COVID-19 dan seterusnya. Saya merujuk kepada bajet 2020 di mana dari sejumlah 27.9 bilion peruntukan pengurusan Kementerian Kesihatan, 5.66 bilion adalah untuk kesihatan awam, manakala untuk program perubatan iaitu rawatan adalah jauh lebih besar iaitu 2.5 kali ganda iaitu 14.2 bilion. Dari segi jawatan pula, seramai 78,266 di kesihatan awam berbanding dengan program perubatan yang hampir 2 kali ganda iaitu 153,412. Ini menunjukkan bahawa peruntukan Kementerian Kesihatan lebih kepada rawatan daripada pencegahan dan trend sedemikian harus berubah. Tanggungjawab sedia ada untuk kesihatan awam termasuklah memberi perkhidmatan jagaan primary, kesihatan keluarga, pemakanan, pendidikan kesihatan serta kawalan penyakit seperti denggi, TB, campak, polio, HIV dan sebagainya. Dengan beban tambahan COVID-19, peruntukan tambahan dan jawatan baru harus diperuntukkan untuk kesihatan awam. Tuan Yang Dipertua, di Malaysia jumlah kes kumulatif sehingga hari ini adalah 8,943 dengan jumlah kematian 124. Angka sedemikian tidak memberi gambaran impak sepenuhnya COVID-19 terhadap sektor kesihatan rakyat. Ini adalah kerana pandemik tersebut telah mengakibatkan tekanan terhadap kemudahan perkhidmatan kesihatan yang sedia ada. Impak tidak langsung termasuk rawatan penyakit lain seperti kanser dan penyakit jantung terpaksa dibatalkan atau ditangguh sepanjang dan selepas PKP. Kesan tidak langsung pandemik COVID-19 terhadap kesihatan boleh diukur dengan mengambil kira lebihan kes kematian, excess mortality, dengan izin yang bukan penyakit COVID-19 sepanjang pandemik. Sebagai contoh, mengikut kajian BBC Research, anggaran lebihan kematian yang berlaku di United Kingdom adalah 1/4 daripada kesemua kematian akibat COVID-19. Ini bermakna, walaupun COVID-19 menyebabkan kematian seramai 46,000 orang setakat ini, kematian yang berlaku akibat penyakit lain telah bertambah sebanyak 11,500. Jadi, adakah perkhidmatan kesihatan Kementerian Kesihatan selain COVID-19 telah pulih berfungsi 100%? Dan sama ada kadar kematian keseluruhan ataupun all-cause mortality dengan izin meningkat sepanjang 6 bulan pertama tahun 2020, iaitu sepanjang pandemik COVID-19. Bagaimana pula dengan masalah stres dan penyakit mental akibat pandemik COVID-19? Sama ada insiden penyakit mental telah meningkat. Tuan Yang Dipertua, saya mengalu-alukan keputusan Majlis Keselamatan Negara untuk dasar pelitup muka mandatory di tempat awam. Akan tetapi, dasar tersebut mesti jelas dan mudah dipatuhi.
tempat di mana pengunjung perlu pakai penutup muka mesti jelas dan spesifik. Pelaksanaan penutup muka di tempat awam walaupun menggunakan jenis fabrik yang boleh dibasuh terbukti berkesan untuk mengurangkan penularan virus. Oleh sebab itu, sebagai permulaan, saya telah mencadangkan supaya kerajaan memberi penutup muka boleh basuh secara percuma kepada 5.4 juta murid prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah menjelang 1 hari bulan Ogos ini. Sebelum saya mengakhiri perbahasan saya, ingin saya mendapat penjelasan daripada Kementerian Kesihatan berkenaan beberapa isu yang lain selain daripada COVID-19. Yang pertama, setakat manakah penyelarasan pelaksanaan grade pegawai perubatan lantikan kontrak daripada UD 41 ke UD 43 yang diputuskan pada November 2019. Sama ada Kementerian Kesihatan meneliti kesukaran mereka untuk meneruskan latihan sebagai pakar perubatan melalui hadiah latihan persekutuan apabila mereka menjawati lantikan kontrak. Kedua, setakat manakah pelaksanaan penswastaan tempat letak kereta di HTAR Klang? Yang ketiga, apakah status pneumococcal vaccination di mana 60 juta ringgit telah diperuntukkan dan dalam perancangan awal sepatutnya program vaccination ini telah bermula bulan Julai dan setakat ini kita masih tidak melihat ada seberang perancangan untuk program vaksin ini. Dan keempat, apakah status terkini berkenaan dengan wabak polio di Sabah di mana 4 kes telah dilaporkan sehingga bulan Mac yang lalu, iaitu 1 kes dari Tuaran, 2 kes daripada Sandakan dan 1 kes dari Kinah Batangan. Dan saya harap perkara-perkara ini diberi perhatian yang khusus. Sekian perbahasan Goping dan Goping menyokong usul. Terima kasih.